Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan pasukan petugas khas yang telah menyiasat kegagalan dan salah guna kuasa bekas Peguam Negara Tommy Thomas boleh juga dibaca sebagai kegagalan dan salah guna kuasa Kerajaan Pakatan Harapan. Banyak di dalam laporan setebal 822 muka surat itu yang menunjukkan bukan saja Tommy Thomas ni tidak ada pengalaman, tidak cekap, tetapi banyak menyeleweng, salah guna kuasa dan boleh dikatakan melakukan jenayah. Dan sekira satu laporan khas dibuat tentang bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng, kemungkinan besar banyak juga salah guna kuasa, penyelewengan dan kegagalan akan dilaporkan. Jadi nampaknya di semua lapisan kerajaan semasa Pakatan Harapan memerintah 22 bulan, banyak yang tak kena. Banyak yang salah dan silap dan juga salah guna kuasa yang boleh dianggap sebagai jenayah yang telah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Mahathir sendiri telah mengaku yang banyak kesilapan kerajaan telah buat. Anwar Ibrahim juga mengaku yang Pakatan Harapan telah melakukan banyak kesilapan yang tidak sepatut diulangi sekira Pakatan Harapan sekali lagi dapat memerintah. Soalan dia, adakah pengundi atau rakyat Malaysia boleh membenar Pakatan Harapan sekali lagi memerintah apabila dalam hanya 22 bulan, tak sampai 2 tahun, macam-macam perkara yang tak betul telah dilakukan oleh mereka. Mereka menimbulkan isu bagaimana Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan. Mereka kata Parti Pribumi Bersatu ataupun Muhyiddin ataupun apa yang mereka panggil katak di dalam Kerajaan Pakatan Harapan yang menyebabkan kerajaan jatuh selepas hanya 22 bulan memerintah. Itu tidak benar. Yang sebenarnya, Kerajaan Pakatan Harapan jatuh oleh kerana usaha nak menjatuhkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mereka nak menjatuhkan Mahathir dan menggantinya dengan Anwar Ibrahim. Dan mengikut mereka, ada perjanjian bahawasanya selepas 2 tahun, Mahathir akan bersara dan akan serah kuasa kepada Anwar. Tapi mereka khawatir sampai 2 tahun Mahathir tidak akan undur dan tidak akan serah kuasa kepada Anwar, maka mereka cuba jatuhkan Mahathir lebih awal, sebelum 24 bulan, iaitu hanya 22 bulan. 2 bulan tak cukup. Dan usaha untuk menjatuhkan Mahathir gagal oleh kerana Mahathir letak jawatan. Dan apabila Perdana Menteri letak jawatan, maka ini bermakna seluruh kerajaan, seluruh kabinet juga meletak jawatan. Dia bukan Perdana Menteri seorang letak jawatan, tetapi seluruh kabinet. Jadi apabila Mahathir letak jawatan, maka kerajaan pun jatuh. Dan oleh kerana itulah kerajaan baru dapat mengambil alih. Ini bukan satu konspirasi nak menjatuhkan Pakatan Harapan ataupun usaha katak untuk melompat supaya kerajaan jatuh. Ianya disebabkan internal konflik, iaitu rebut kuasa di dalam kerajaan yang mereka nak jatuhkan Mahathir dan ganti dengan Anwar, dan Mahathir bertindak menjatuhkan kerajaan supaya tidak siapa boleh memerintah. Dan Mahathir juga berusaha untuk kembali sebagai Perdana Menteri tanpa kerajaan, iaitu
Mahathir jadi Perdana Menteri dan Mahathir akan lantik kerajaan bebas, independent government, bebas dari parti politik, iaitu kerajaan tanpa parti politik. Tapi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong tidak setuju satu kerajaan baru dibentuk, kerajaan di luar parti politik, iaitu independent government, maka Mahathir tak bolehlah dilantik semula sebagai Perdana Menteri. Itulah sebabnya naik Muhyiddin Yassin, dan apabila usaha untuk menjatuhkan Muhyiddin juga berjaya, maka Ismail Sabri Yaakob ambil alih sebagai apa yang mereka panggil kerajaan campuran. Walaupun Ismail Sabri ini Perdana Menteri dari UMNO, tapi UMNO tidak anggap yang Ismail Sabri ini Perdana Menteri UMNO, tapi Perdana Menteri kerajaan campuran. Oleh kerana itulah mereka nak cuba jatuhkan Ismail Sabri, dan juga oleh kerana itulah mereka nak parlimen dibubar supaya pilihan raya boleh diadakan dengan harapan yang UMNO tanpa kerjasama dengan parti-parti lain, iaitu satu kerajaan UMNO Barisan Nasional akan mengganti kerajaan yang mereka panggil kerajaan campuran. Itu yang sebenarnya sejarah semenjak tahun 2018 sampai hari ini apa yang berlaku. Tapi ringkas cerita, laporan setebal 822 muka surat dari pasukan petugas khas ini membuktikan banyak tak kena, banyak kesalahan, banyak penyelewengan dan salah guna kuasa yang dilakukan oleh peguam negara. Oleh kerana itulah berlakunya pendakwaan terpilih, selective prosecution. Selective prosecution terhadap orang-orang tertentu yang dianggap sebagai musuh Kerajaan Pakatan Harapan. Mereka nak hapuskan pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional dengan mengambil tindakan terhadap mereka. Dan kes-kes melibatkan pemimpin-pemimpin atau penyokong Pakatan Harapan pula digugurkan, ditarik balik. Jadi kes terhadap apa yang kita anggap sebagai pembangkang hari ini, kes terhadap orang pembangkang digugurkan, ditarik balik, dan kes terhadap orang-orang di dalam kerajaan UMNO dan Barisan Nasional diteruskan. So ini selective prosecution. Gugurkan kes terhadap kawan kita, timbulkan kes terhadap musuh kita, iaitu salah guna sistem perundangan, salah guna judicial system untuk kepentingan politik. This is what they did. They use the judiciary for political purposes. Dan inilah yang dilakukan oleh peguam negara, bekas peguam negara Tommy Thomas. Dan ini didedah di dalam buku laporan setebal 822 muka surat. Jadi tidak peliklah orang macam Najib Tun Razak misalan, orang macam Rosma Mansur, dan beberapa orang lagi, Ahmad Zaid Hamidi, Syarif Samad dan ramai lagi. Sebab itulah kes terhadap mereka diteruskan. Dan yang menjadi soalan hari ini, mereka teruskan kes terhadap Najib Tun Razak. Tetapi yang boleh dikatakan orang utama, the main actor di dalam isu 1MDB ialah Jolo. Tetapi kerajaan Malaysia tidak berusaha untuk bawa balik Jolo untuk dibicarakan, untuk didakwa. Sebab apa? Mereka telah dedah, mereka telah mengaku yang banyak kali mereka telah jumpa Jolo. Semasa itu IGP sendiri, Ketua Polis Negara sendiri, Hamid Bado, telah berjumpa dengan Jolo, telah negotiate, berbincang dengan Jolo untuk Jolo ni balik
dan menjadi saksi utama terhadap Najib. Mereka nak guna Jolo yang mencuri duit. Jolo yang di belakang semua ini, skandal 1MDB ni, Jolo lah dia punya mastermind. Tapi mereka nak bawa balik Jolo untuk menjadi saksi utama terhadap Najib. Tapi Mahathir letak syarat. Masa tu Mahathir Perdana Menteri. Dia letak syarat Jolo kena pulang balik sekurang-kurang sebahagian dari duit yang dia curi. Jolo tak mau. Jolo kata dia akan balik, dia akan jadi saksi utama terhadap Najib dengan syarat duit tu dia simpan. Mahathir tak setuju. Walaupun Jolo tak kembalikan ataupun pulang balik semua duit yang dicuri, sekurang-kurang sebahagian dari duit tu nak dikembalikan. Jolo tak setuju, maka deal tu tak jadi. Jolo tidak dibawa balik untuk didakwa ataupun untuk menjadi saksi. Jadi Jolo ni mereka tahu di mana. Dan baru-baru ni pun di bawah kerajaan yang ada sekarang ni, baru-baru ni pun mereka sudah berjumpa dengan Jolo dan berunding dengan Jolo. Tapi rundingan itu gagal. Jadi they have access to Jolo. They know where Jolo is. They have been meeting Jolo many times. Kerajaan Pakatan, kerajaan sekarang, mereka jumpa Jolo, berbincang dengan Jolo dan cuba negotiate deal dengan Jolo. Cuba setakat ni belum berjaya sebab Jolo ni tamak. Dia sanggup buat deal asal dia tidak payah pulang balik 1 sen pun. Jadi kerajaan tak boleh terimalah itu sebagai syarat. But the issue is Jolo boleh mendedahkan banyak apa yang sebenar berlaku di dalam 1MDB. Dan banyak yang Jolo boleh dedah ni mungkin berpihak kepada Najib, advantage kepada Najib. Tapi sekarang ni, oleh kerana saksi-saksi utama bukan saja Jolo tetapi beberapa orang lagi yang terlibat dan yang boleh menjadi saksi membantu Najib tidak dibawa balik untuk mereka testify. Jadi oleh kerana itu mahkamah mendapati yang Najib ni bersalah dan Najib dihukum. Tapi cerita sepenuh atau cerita sebenar belum lagi diketahui oleh rakyat Malaysia ataupun oleh mahkamah. Jadi Najib ni secara tak langsung juga menjadi mangsa. Mangsa kerana cerita benar belum lagi didedah di dalam mahkamah. Dan cerita benar ni hanya boleh diketahui apabila bukan saja Jolo tetapi beberapa orang lagi saksi boleh dibawa balik untuk mereka testify, untuk mereka bercerita di dalam mahkamah. So, banyaklah yang tak kena dan walaupun laporan petugas khas ni ialah tentang Peguam Negara Tommy Thomas dan penyelewengan salah guna kuasa dan juga jenayah yang telah dilakukan oleh Tommy Thomas. Tapi selepas Tommy Thomas sudah tidak ada lagi sebagai Peguam Negara, banyak lagi perkara yang boleh dianggapkan tidak betul. Dan satu dari mangsa ialah Najib. Dan yang penting sekali, mangsa yang terbesar ialah rakyat Malaysia. Oleh kerana salah guna kuasa dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh beberapa orang dulu dan sekarang tidak dihukum. Dan yang menjadi mangsa ialah orang yang tidak menerima keadilan. Jadi laporan ini bukan saja laporan tentang salah guna kuasa ataupun jenayah yang dilakukan oleh Tommy Thomas, tetapi salah guna kuasa dan jenayah yang dilakukan oleh kerajaan, terutama sekali kerajaan Pakatan Harapan, dan sekira banyak lagi siasatan dan laporan dibuat terhadap bukan saja Peguam Negara tapi ramai lagi, misalnya Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Banyak lagi rahsia akan diketahui dan mustahil pengundi akan memilih kerajaan Pakatan Harapan lagi sekali selepas disaster
yang telah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan. Assalamualaikum, salam sejahtera.